Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. So, hari ni kita kata kuarta penuh lah, 3 orang. So, macam biasalah, ada aku, Aiman, Afiq dan juga Nabil. Macam biasa, muka sama je. Tapi mungkin lah ada orang tanya, kenapa kita semua pakai baju kemeja ni? Buat lepas interview ke apa? Kau kenapa pakai baju kemeja, Wik? Aku baru meeting dengan puaf-puaf. So dengan orang akademik ni, kau tak boleh nak pakai macam selekeh sangat. Show the respect kat dia lah. Show the respect. So aku sekarang tengah terlibat dengan puaf, golongan akademik dalam satu convention akan buat nanti. Itu nantilah. Nanti lah. Nanti aku akan nanti akan dipublishkan. Tak boleh bagi tahu. Tak ada rahsia dulu. So baru selesai. So that's why lah aku pakai baju smart. Tapi sebelum ni pun pakai je smart juga. Pakai macam ni juga untuk pergi kerja. Sama je. Oh, kau kerja? Aku ingat kau apa penganggur. Kau kerja UIB lah. Aku tak tahu. Kau pula Bi? Takkan meeting tak? Tak. Ada? Aku baru lepas B-test tadi. Kau Aku B-test, tapi aku sama prinsip menghormati kertas periksa tersebut. kaki menipu semua kan. Betul mana? Betul. Kau saya pakai baju. Aku tak ada baju lah. Nipu lah. Okay. So semua tahu hari ni kita akan bahas basically tentang 2 isu lah. Yang pertama tentang Statute Rome. Statute Rome ni benda yang sangat, orang kata berat lah sikit. Berat nanang. So kita akan kupas dengan sebaik mungkin untuk terangkan apa sebenarnya Statute Rome ni, apa perlu Statute Rome ni dalam bawa seseorang itu ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Seterusnya kita akan berbicara tentang isu dasar pengangkutan awam ataupun dasar pengangkutan negara lah, DPN, untuk 2019 hingga 2020-30. So kita tak nak pergi jauh. So kita pergi terus pada Statute Rome. So basically isu Statute Rome ni dia dibangkitkan ataupun menjadi isu selepas apa berlaku di Parlimen. So dalam perbahasan ataupun dalam perbincangan di Parlimen, ada seorang ahli Parlimen lah, aku tak nak sebut Parlimen mana, dia membangkitkan kenapa Malaysia ni tak bawa Israel ke ICC, dalam Inggerisnya International Criminal Court atau bahasa Melayu Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Kenapa tak dibawa? Kita pun dalam anggota PBB. So di situ ada penjelasan bahawa Malaysia tak ada tangan Statute Rome. Sebenarnya secara mudah untuk makluman pada rakan-rakan, Statute Rome pernah jadi isu. Betul. Pada zaman, aku sebut zaman 2000 pasca 2018 lah. 2019 waktu tu. 2019 pasca zaman orang kata PH 2.0. PH 1.0. Oh, 1.0 sorry aku tertukar. 1.0. Masa tu zaman Mahathir lah. So dari situ memang ada usaha untuk Malaysia tak dengan Statute Rome, tapi dia tetap habis lah oleh kebanyakan ahli Parlimen PAS lah. Tapi kita tak nak pergi ke arah apa yang PAS buat, tapi kita nak pergi benda basic supaya orang faham. Mungkinlah kau terang sikit kepada member-member kita kat luar sana, sebenarnya Statute Rome ni apa benda? Aku Okay. Ringkas, tapi sorry, aku kurang sihat sikit, demam. Tapi tak apa, abaikan demam tu. Demam tak penting, yang penting macam mana knowledge ni disampaikan. Dan abaikan demam, tak penting. So back pada soalan Aiman, simple konsep yang ringkas. Dia satu mahkamah antarabangsa yang melibatkan jenayah antarabangsa. Itu satu. So siapa yang kena? That's why lah dia semua benda ni dibuat oleh PBB. Yes, PBB bahasa mula Persatuan Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu. Dia UN, United Nations in English. Okay, in English ya. Kena tahu dulu. Betul kan. Itu meraihkan. Itu meraih. Tapi poin paling penting kat sini, kenapa nak bawa ke sana? Kat situ sahaja yang kita sekarang tanpa war, tanpa PBB sahaja yang boleh kenakan satu tindakan kepada negara yang bersetuju dengan PBB, semua ahli. Ada negara yang tak masuk PBB, ada yang masuk. Tapi totally semua, hampir majoriti masuk PBB. Dekat situ ya kita boleh kenakan hukuman kepada negara-negara yang melibatkan jenayah antarabangsa. Jenayah antarabangsa mudah. If kau berperang antara dua negara, reason dia kenapa? Reason dia ada melibatkan human right, ada melibatkan jenayah, ada melibatkan rogo, dia banyak turn dalam tu. Yes, betul. Akan dibincangkan mahkamah tu. Tapi siapa je boleh tarik orang dalam masuk mahkamah ni? Tak salah aku, yang boleh tarik adalah Majlis Keselamatan PBB. Yang dikuasai, aku guna term yang dikuasai oleh 5 negara veto. US, Rusia, China, Itali masuk 5? France. Okay. Yes. So itu negara-negara yang terlibat dulu. So itu veto kepada mereka. Yes. Aku baik soalan kepada korang dua. Bagi balik soalan. Okay, kenapa kita dalam PBB ni kita masih guna kuasa veto? Bagi aku
veto ni macam kau kata dalam persatuan bangsa-bangsa bersatu ni kau equal. Kau kata semua negara yang join ni kita sama-sama memperjuangkan untuk dunia. Siapa tengok One Piece, bahasa mudah dia macam world government. World government. Siapa tengok One Piece, aku saja promote kan, aku layan anime ni. Okay, tapi be rational. Soalan aku simple, kenapa kita bagi 5 negara ni? Dan why? Okay, kau dulu ke aku dulu? Okay, secara mudahnya macam ni. Sejarah PBB ni, maksudnya masa mudahnya kenapa PBB diwujudkan adalah selepas berlaku 2 peperangan dunia. Itu peperangan dunia pertama, kedua. So asas PBB diwujudkan adalah orang dikata macam jadi orang tengah lah, untuk pastikan tak ada lagi pergolakan ataupun peperangan besar yang berlaku di dunia ini. So pada zaman tu basically kenapa 5 negara ni secara mudahnya dah. 5 negara ni adalah negara gabungan yang mengalahkan Nazi Germany. So di situ kita lihat bahawa masa perjanjian PBB ni dibuat, kita melihat bahawa 5 negara ni dibahagikan supaya untuk mengimbangi kuasa dunia. Ya, sebab secara mudahnya adalah China, Rusia ni adalah kita lihat sebagai Soviet Union lah. Atau pihak yang agak ke kiri. Ataupun bukanlah ke kiri, agak liberal dia lain sikit dengan apa yang dilihat di France, di UK dan juga USA. So disebabkan itu 5 negara ni. Tapi persoalan Afiq dia kata kenapa nak teruskan bagi veto ni. Menurut aku macam ni, aku memang tak mengalihkan sangat. Kalau kau tengok aku punya style, aku tak shock sangat pun dengan PBB ni. Sekadar nak masuk je. Sebenarnya tak ada function pun. Dia hanya sekadar masuk dan akhirnya dia lebih dinominasi oleh negara yang ada kuasa lah. Betul. Of course, sebagai negara kecil kita tak suka kuasa veto ni. Kita boleh kata memang kuasa semua kat sini kata kuasa veto ni memang salah guna kuasa lah. Ya, mengarut. Mengarut. Kau ni kau ikut tekak kau. Kau orang lain sokong, majoriti sokong, tapi kau ada veto, sokong, kau menang dah. Sebab dia mengacau kepentingan kau kan. Yes, tapi itulah patut aku ramai aku rasa ahli akademik cerita kawan memang melihat kebanyakan yang mengkaji tersinar politik lah. Melihat bahawa PBB ni hanya sekadar organisasi kosmetik satu, organisasi yang mengawal ataupun mengimbangi ataupun menjadi muka hadapan untuk mengimbangi kuasa-kuasa tertentu. Itu menjadikan orang negara kecil macam Malaysia ni, kita sebut kita kecil lah, yang tak ada dalam majlis keselamatan, tak ada kuasa, hanya boleh bawa dalam persidangan PBB sahaja begitu, tak ada kuasa lah. Kau bawa apa pun dia hanya sebagai bahasa mudah, aku tak nak pergi jauh, bahasa mudah macam parlimen mahasiswa. Ayat mudah dia macam parlimen mahasiswa. Macam cukup syarat lah. Cukup syarat. Kau semua ahli semua universiti bawa usul masing-masing, lepas tu habis itu. Habis itu. Dia tak bawa gimana. Lepas tu sengaja ambil gambar. Lebih kurang PBB ni macam parlimen mahasiswa yang dibuat oleh KPT lah. Aku bagi step back yang agak kosmetik, yang tak ada function. Lepas tu habis itu tahun depan buat benda sama. Sampailah Makcik Jalil beranak 2 kali. Tapi mungkin Nabi nak tambah sepatah dua kata tetap kuasa veto ni PBB sebelum kita gila benda mendalam. Sebab bagi aku kuasa veto ni dia memang akan dibagi kepada 5 negara. Yes. Sebab bagi aku masalah kuasa veto ni macam apa cakap, bila kau dah buat semua benda sama-sama, dah ada persetujuan ramai-ramai dalam majlis keselamatan apa semua. Majlis keselamatan ni bukan 5 kuasa veto saja. Dia ada ahli-ahli yang tersendirinya, sebab ada yang negara yang berubah-ubah kan. So bila dah semua dah setuju, tiba-tiba disebabkan kau ada kuasa veto kau dah mengacau kepentingan kau, dia boleh tarik macam tu. Jadi aku rasa tak adil lah. Sebab yang paling kelakarnya, kebanyakan yang suka tarik menggunakan kuasa veto ni daripada orang yang suka menjustifikan mereka adalah daripada golongan-golongan yang mahukan kebebasan, yang mahukan keadilan. Tapi lalas dia menggunakan kuasa veto dia kerana mengacau kepentingan dia. Yes. So negara dia hanyalah negara yang orang panggil hipokrit lah senang cerita. Cakap Mungkin kau ada soalan tanya. Aku simple kan. So PBB dah tak function. Okay. So kita nampak PBB sebagai satu kumpulan orang-orang yang terpaling fight isu, paling memperjuangkan soal human right, tapi tidak memainkan peranan yang betul. So tapi kita ada selain pada PBB untuk pengetahuan semua, kita ada OIC. Yes. OIC dia adalah negara Islam. Kita ada apa lagi selain pada OIC? PBB besar. Dalam tu ada gabungan macam-macam, OIC, ASEAN, BRICS dan sebagainya. Dia lebih ada gabungan lah. Even macam Statute Rome ni pun seingat aku dia ada macam
perbezaan sikit dengan PBB sebenarnya. Sebab State Rome ni dia dibuat di Rome memang. Itu sebab nama dia Rome. Diasaskan di Rome, dan dia diasaskan pun tahun 1990-an. Lepas tu yang betul-betul rectify pun pada tahun 2002. Yes. Dan dia agak kelakar sebab State Rome ni dia berkenaan dengan ICC sebenarnya, International Criminal Court. Apa tu, mahkamah jenayah antarabangsa. So aku cerita sikit pasal State Rome ni. State Rome ni kalau kau nak tahu, sebanyak 133 negara memang dia dah tanda tangan. Tapi macam kalau kau perasan sebenarnya kebanyakan negara-negara yang korang kata negara yang besar lah, macam China, Rusia, US, kebanyakan orang tak sign benda ni. Macam US dia sign tapi dia tarik balik. Macam sebelum ni aku ingat lagi aku pernah dengar satu podcast kat BBC berkenaan dengan kenapa US tarik diri daripada State Rome ICC ni. Waktu tahun 1990-an dia melobi benda ni, melobi supaya ICC ni lebih kepada side sana lah. Okay. Yang dia dilobi oleh, seingat aku, pentadbiran Clinton kot. Pentadbiran Presiden Clinton. So lepas dia benda tu berlaku, tapi lalas pada tahun 1998 dia menunjukkan tak side sana, dan akhirnya Clinton terpaksa tarik diri balik. Sebab dia dikatakan, aku ingat lagi dia punya sugar coat, alasan dia sangat-sangat kelakar. Alasan US kenapa dia tak nak sign State Rome ni, waktu mula dia sebab cakap sebab askar kita orang banyak yang pergi ke perang, humanitarian mission, UN peacekeeper. So bila diorang kat sana, kadang-kadang diorang ada buat benda tu benda ni. Sebab ICC ni, kita kena tahu ICC ni dia tak boleh dakwa negara sebenarnya. Dia hanya boleh mendakwa individu sebenarnya. Ketua negara. Dia bukan boleh mendakwa ketua negara, sebab ada problem yang di mana kat ICC ni dia kebanyakan, kalau kau perasan, dia ada 10 je convicted yang dah berjaya. Dan kebanyakan semua daripada Afrika. Dan yang kelakarnya, kebanyakan ni adalah bekas pemimpin-pemimpin negara. So kalau katakan bukan pemimpin negara ataupun ketua-ketua rebel group, contoh kalau katakan kau adalah government of the day, lepas tu kau nak, sebabkan ketua rebel ni kau suka kacau kau, so kau boleh macam katakan aku nak dakwa dia kat ICC. Dia boleh buat. Benda tu memang dia boleh buat. Tapi the problem is, apabila presiden tu melakukan jenayah, dan waktu dia kena dakwa dekat mahkamah antarabangsa tu, dia masih adalah ketua negara. Sebab macam mana pun diorang ada masalah yang mana diorang kena kumpulkan bukti apa semua. Sebab ICC ni kita selalu kalau korang pernah tengok Hitman Bodyguard, pernah tengok? Pernah tengok cerita Hitman Bodyguard kan? Macam tu lah, di mana saksi-saksi ni boleh tiba-tiba kena bunuh. Dia ada masalah pengumpulan bukti tu sebenarnya. Sebab ICC ni bagi aku dia ada satu loophole yang besar tau. Especially bila selepas tahun 2019 waktu Trump pentadbiran Trump. Pentadbiran Trump, seingat aku ada satu statement yang dia cakap kita biarkan ICC ni mati. Tapi mungkin aku nak tambah jugalah. Sebab ramai tanya, masa tahun 2019 kenapa kita tak tanda tangan State Rome ni? Apa menjadi isu utama bahawa ada, kita kata ayat mudahnya, ada kekangan daripada, bukan kekangan, batahan lah. Batahan daripada MP PAS lah. So satu isu yang selalu dibangkitkan, aku sebenarnya orang tak faham, cuma ada orang bangkitkan. Bila Statute Rome ni ditandatangan, dia pada saat tu pihak belah sana mengangkat bahawa Statute Rome akan mengenepikan kuasa raja-raja. Secara mudahnya macam ni, macam Nabi cakap betul. Dalam isu Statute Rome, apa-apa jenayah yang dibuat oleh negara, bukan kumpulan tertentu dalam negara, oleh negara. Batu Nabi kata dia kena jadi pemimpin negara masa tu baru dia boleh dipanggil. Mana negara yang buat kesalahan, contohnya buat genocide ataupun buat aggression, kriminal, maksudnya pencerobohan jenayah dan sebagainya melibatkan jenayah bawah ICC, negara itu boleh dipanggil ke ICC untuk dibicarakan. Tapi individu itu saja. Individu saja, bukan satu negara. So pada masa tu kebaikannya propaganda lah, yang mudahnya propaganda mengatakan bahawa itu akan menarik YDPA ni ke Mahkamah Dunia, Mahkamah Jenayah Dunia lah. Tapi aku rasa benda ni kena faham. Dalam sistem Malaysia ni dia ada satu benda yang kena faham. Ya betul, ketua negara adalah YDPA. Betul. Ketua kerajaan adalah Perdana Menteri. Tapi kena apa-apa perkara yang dibuat oleh YDPA, dia kena atas nasihat Perdana Menteri. Betul. Dia kan sepenuhnya kuasa YDPA. Dia ada pengimbangan kuasa kat situ. Bagi aku bila benda ni dipropakan hanya semudah begitu,
Tapi orang faham sendiri Perlembagaan Malaysia dan juga Perlembagaan Dunia, Perlembagaan Majlis Keselamatan Dunia dan juga ICC, dia menjadikan benda ni sebagai propaganda. Betul. Dan bila benda ni dibangkitkan kembali dalam ahli parlimen, kita sedar satu benda lah. Bila benda ni disuarakan, tak ada orang faham. Hanya main benda sentiment. Dan kebanyakan kita berperasan yang orang PAS, sebab dia bukan PAS saja. Yes. Yang daripada UMNO pun kita berperasan PAS dengan UMNO ni susah cakap tapi diorang hipokrit lah sebenarnya. Sebab pada tahun 2019 tu aku ingat lagi alasan dia. Kenapa kita nak buat ICC, kenapa kita nak ada macam Malaysia ni anggota stated room, sedangkan atau orang panggil parties lah, sebab dalam ICC ni apa? State parties. Yes. Kenapa Malaysia nak jadi state party sedangkan kita dah ada mahkamah apa? Dunia. Mahkamah Majlis Raja-Raja, mahkamah apa? Mahkamah Raja-Raja. Majlis Raja-Raja Melayu. Kan ada mahkamah untuk khas untuk diorang, ingat tak? Tak pasti. Sebab seingat aku kita ada mahkamah khas untuk Raja-Raja. Kita ada satu mahkamah yang khas untuk Raja-Raja saja. Okay, dalam Malaysia sebab dalam ada mahkamah Malaysia. Ada. So dia cakap, kenapa kita nak adakan tu sedangkan kita dah ada ni. Yes. So dia macam katakan kita boleh mendakwa YDPA. Wah, dia macam nauzubillah minaz zalik. Sebab kita tahu YDPA ni pun tak adalah sampai tahap kau nak buat genosid pun. Kita bukan buat benda di luar negara Kita yang menceroboh negara mana-mana. menceroboh negara pun sampai nak didakwa, dan benda ni hanya sekadar dia lebih kepada untuk masa depan negara sebenarnya. Yes. Dan masalahnya apabila kita tengok ahli-ahli parlimen PAS dan UMNO ni, kita boleh tengok diorang ni sebenarnya hipokrit. Bila dalam keadaan yang macam gini baru sibuk nak cakap kenapa Malaysia tak dakwa, kenapa Malaysia tak dakwa. Yes. Sedangkan mereka orang pertama yang dulu sampai nak mencegah benda ni, sampai nak turun ke jalanan. Sedangkan bila benda ni jadi di Palestin, baru sekarang nak menggunakan benda tu. baru sekarang nak gunakan. Lepas tu ada rakyat Malaysia ni, aku pun kurang faham, aku pun kurang mahir buat ICC, tapi rakyat Malaysia yang kita tak tahu, yang memang tak tahu buat benda ni. So benda ni pun jadi satu sekadar bullet untuk hentaman kepada kerajaan, sebab diorang tak tahu benda ni. Tapi dan ini dah jadi satu fitnah. Tapi bila kau sebut tentang ICC dan sebagainya dan statute room satu persoalan aku tinggal pada Kopi dengan Nabi. Kita sedar bahawa statute room untuk bawa ke ICC, tapi adakah perlu kita tanda tangan statute room ni untuk isu Palestin? Ya, tidak tu jawapan korang lah. Tapi apa cadangan korang untuk pastikan isu Palestin bukan hanya solidariti, tapi dia bergerak kepada untuk memberi kehukuman kepada Netanyahu. Ada sebut setan Yahoo tapi aku sebut nama betul Netanyahu, untuk bawa Netanyahu ni kepada muka keadilan. Bagi kau apa benda lain? Adakah kau setuju untuk kita tanda dengan statute room? Kalau tidak, apa cadangan lain? Kita start dengan Kobi. Aku So ringkas man. Okay, kalau kita sign sekalipun untuk kita bawa, tetap ada kuasa veto. Tak payah nafikan. Kita sign, kita kata kita nak bawa, lepas tu orang lain pun ikut juga sekali. Contoh kita tak, China ikut, Jepun Rusia ikut, Rusia ikut, tapi US France tak nak ikut, negara-negara veto lain tak nak ikut. So tidak melalui proses tu. So proses yang paling jelas untuk kita bukan solidariti saja, proses yang jelas aku ulang adalah melibatkan OIC. Negara-negara Islam ni perlu yang negara-negara yang paling dekat dengan Gaza tu, dengan Palestin ni, perlu menunjukkan keterbukaan dan perlu menunjukkan keinginan. Dan poin paling penting adalah political will. Sebab sekarang ni semua negara dekat area Palestin dia tak nak ada masalah. Yes. Sebab dia tahu bahawa ekonomi masih dipegang oleh US, dan US bersama Israel. So dia tak nak ada masalah. Semua orang tak nak ambil risiko. Mana lagi plan ni? Tak ada orang nak ambil risiko pun. So selain daripada kita saing pun, tak ada guna tak? Aku punya point tak ada guna. Sebab apa? Ada veto. Itu apa aku faham lah. Mungkin ada pandangan lain. Mungkin Nabi? Pandangan aku, kalau katakan kata Menteri Luar Negeri siapa? Zamri. Aku tak nak sebut YB, aku sebut nama orang. Zamri Abdul Kadir yes. Zamri Abdul Kadir kata Malaysia boleh bawa Israel ke ICC, tapi dia kena negara daripada state party sebenarnya. Bagi aku tak ada masalah pun kalau Malaysia nak tanda tangan state room, tapi adakah dia berbaloi untuk buat? Adakah berbaloi untuk buat, dan adakah rakyat Malaysia ni sedia atau tidak benda tu? Sebab last kita nak buat memang actually susah. Dan aku ingat lagi yang sibuk memperjuangkan berkenaan stated room ni adalah bekas MP Kelang. Charles Santiago. Charles Santiago. Bekas MP Kelang. Dia yang memang memperjuangkan stated room ni sebenarnya. Dia yang carry idea ni lah. Dan dia sebenarnya satu idea yang bagus untuk Malaysia ke hadapan. Tapi macam mana pun
macam topik cakap, apa-apa pun dia still ada kuasa veto. Yes. Dia still ada abang long besar yang akan sibuk kawal dia nanti. Yes. Senang lah benda ni. First, apa yang kena buat? Nak bawa dia pergi ICC lah. Kau kena yakin dengan veto ni dulu. At least aku tak salah, aku betul ke aku, veto ni dia buat keputusan sama, tapi dia boleh undi macam 5 veto tu. Yalah. Kau dapat 2/3 daripada veto pun kau dah kira winner. Tapi masalahnya negara-negara besar pun tak nak ambil stand lah. So Malaysia ni tak nak ada political will lah. So China tak stand, dia tak kisah. Yang kisah US totally Israel. Yes. Sad. So tapi negara veto pun tak ambil side. Kita negara small tak ambil side. Okay, bagus lah, kita ada stand lah. Tapi bagi aku, untuk kau go pada more detail untuk bergaduh dengan Israel secara one to one dalam ICC, better kau dapatkan sokongan dulu. Sebab gameplay ni lama man, dah bertahun-tahun lah. Benda ni pun dah dibahas tahun lepas. Benda ni pun dah dibahas 2 tahun lepas. Idea ni dia lama, bukan idea baru. Yes. So konsep paling penting adalah kau kena yakinkan kuasa veto first. Kedua, kau kena tunjukkan solidariti kau dalam OIC, negara-negara Islam. ASEAN sendiri dah menunjukkan stand solidariti. Bukan solidariti je, dah tunjuk stand yang clear, yang jelas pasal isu Palestin ni. Maksudnya apa sahaja melibatkan Palestin bukan solidariti. Perlu dana, bagi dana. Yes. Perlu tentera melalui UN, walaupun kau tak boleh perang, sebab semua orang negara pun kena faham, semua tak boleh perang, tapi kau boleh hantar Peacekeeper. Peacekeeper, yes. Askar pengaman. Askar pengaman. Itu je kau boleh buat. So sekarang ni nak kata pembangkang suruh kita tunjuk stand, lebih baik kerajaan more fokus kepada masalah dalam negara, more fokus pada benda lain dulu. Tapi aku tambah sikit lah. Okay, mungkin ramai tanya kenapa US ni mencintai sangat Israel ni. Ayat mudah dia. Kenapa US ni mencintai sangat Israel, dan kenapa ada negara tertentu kat apa kata Timur East, apa yang mudahnya, Timur Tengah. Aku tak jumpa. Okay. Timur Tengah adalah dia ada satu, mungkin dah untuk pengetahuan rakan-rakan kat luar sana, ni benda yang maklumat secara general benda ni ada, tapi ramai tak study benda ni. Dalam pentadbir Trump, dia ada wujudkan satu nama dasar, namanya Abraham Accord. Okay, Abraham Accord ni adalah satu dasar yang dibuat oleh Trump, kerajaan Trump, untuk mewujudkan negara-negara prinsip. Okay, aku tak nak sebut kat ASEAN, siapa takut orang saman aku. Tapi apa yang aku boleh bagi 100% yang kat Timur Tengah adalah satu negara yang sangat dicocok untuk berdamai dengan Israel adalah Arab Saudi dengan Bahrain. So antara manfaat dalam Abraham Accord ni, kebanyakan negara-negara yang sudi untuk sepakat dengan Israel ni, dia akan diberi bantuan ketenteraan, akses pada aset tentera dan sebagainya lah, atau bantuan ekonomi dan sebagainya. So tujuan dia buat benda ni adalah nak pastikan negara Israel ni tak keseorangan lah kat Timur Tengah. So that's why bila kau tengok krisis, macam Popik kata, Khoi Gabri kata, kenapa ada negara ni kat Timur Tengah ni ada sokong, ada berdiam diri. Ada orang kata itu tengah Gaza dibom, ada satu negara tu buat konsert. Ada buat konsert yang sangat gila bagi satu negara Islam. Tapi itulah, dalam kita berbicara tentang international politik ni, politik antarabangsa, dia sangat kompleks lah. Tapi untuk menjawab soalan besarnya, adakah kita perlu berharap pada PBB? Aku rasa aku lupa nama dia, tapi tak silap aku ada sekretari ke pengurusi daripada PBB, dia resign sebab apa? Dia kata PBB tak laksanakan tugas yang dia patut buat. Itu dia ada satu Assembly Council memutuskan perlu ada gencatan senjata, tapi tiba benda tu tak dibuat oleh Israel. Dia biarkan begitu saja. Yang ada undi sebagainya, tak dibuat. Akhirnya kita lihat satu benda, PBB ni hanya akhirnya tak ada kuasa. Akhirnya mana negara yang ada dia kata wallet dia US, wallet dia besar ni boleh buat apa saja. So bagi aku, cara dengan aku, satu benda aku dulu Popik tahu, mungkin kau tak tahu satu benda yang masalah Malaysia ni, kita negara kecil. Kita sebut Malaysia, aku tak nak sebut orang negara lain. Malaysia negara kecil, negara yang dari sudut traditional politiknya tak kuat, soft power pun tak kuat, hard power lagi susah lah. So ayat mudahnya, yang pertama adalah apa jaringan. Macam Popik sebut, Popik dia sebut OIC, Popik pun dah sebut ASEAN. Itu satu pentek yang sama lah. Tapi ada satu benda yang patut yang boleh dibawa oleh negara-negara kat dunia ni dalam isu Palestin kita khususnya, adalah memorandum bersama negara-negara yang menolak. Maksudnya ayat mudahnya adalah memberi satu amaran kepada PBB, jika benda ni tidak digerakkan ataupun jika tak ada gencatan senjata kat Gaza, akhirnya negara ni ingin PBB ni dibubarkan ataupun mereka keluar daripada PBB.
Itu tunjuk solidariti yang kuat. Itu pertama. Yang kedua, bagi aku benda ni sangat hipokrit lah. Kita boleh lihat kita banyak solidariti, ya, demonstrasi dan sebagainya. Tapi kau tahu kekuatan satu negara paling kuat adalah ekonomi dia. Ya. Ekonomi dia. Bagi aku tak melihat, tak ada satu solidariti ekonomi aku sebut lah. Aku tahu ayat tu betul tak? Betul. Tapi item yang aku nak sebut sini adalah solidariti ekonomi, adalah maksudnya kita Lawan dengan ekonomi. melawan ekonomi. Maksudnya kita tidak membeli barang-barang yang negara-negara, barang Israel, barang negara-negara yang sokong Israel. Sebab pembelian senjata Israel, bayar askar semuanya, semua memerlukan duit. Betul. Duit itu berasas daripada ekonomi. Bagi aku hanya bercakap ini adalah satu step. Second step, jika kau serius, adalah solidariti ekonomi. Dalam memastikan bahawa ekonomi Israel merudum, akhirnya dia terpaksa dengan sendirinya stop berperang sebab itu terlampau merugikan. Sebab akhirnya satu negara tak akan boleh berperang selamanya sebab dia tak makan kos. Tapi perang ekonomi dah perang yang paling efektif dan tak makan nyawa orang. Mungkin kenapa? Sebab macam katakan, ada problem juga kalau kita nak buat satu session ekonomi ni. Sebab kalau macam katakan kebanyakan negara nak buat session ni, kebanyakan dia orang suka gunakan satu alasan, iaitu alasan antisemitism. Yang memang dah diguna daripada dulu. Kalau katakan kau boycott benda ni, awak antisemitism. Kau memang suka gunakan kad macam tu. Especially daripada orang-orang Israel, orang US. Tapi benda tu kalau aku perasan kat Malaysia ni pun kita dah laksanakan benda tu. Dan kita tengok secara daripada rakyat sendiri. Sukarelawan. Tapi bukan daripada kerajaan sendiri. Bukan kerajaan yang suruh. Sebab kalau daripada sukarelawan rakyat, kita tengok, kalau kau tengok sekarang, kalau tak dulu pukul 8 McD memang penuh apa semua. Kosong McD. Sekarang kosong McD. Starbucks lagi. Starbucks Zeus Coffee. Pergi Zeus Coffee. Support produk Malaysia pula. Tapi itu yang menarik bila kita tengok. Dia menunjukkan kebanyakan sebenarnya dia adalah problem daripada atasan sebenarnya. Bukan daripada problem orang bawah. Sebab kalau kita tengok negara-negara yang sokong Israel pun, yang menyokong hanya pemimpin. Rakyat kebanyakan pergi turun demonstrasi, boikot barangan-barangan buatan Israel lah, boikot barangan-barangan yang memang kita tahu memang direct ke Israel. Memang ada cakap, kali ni saya sumbangkan 1 juta pada Israel. Bahkan itu sebenarnya kita tengok solidariti rakyat ni memang ada. Tapi problem dia adalah solidariti daripada pemimpin sebenarnya. Saya aku setuju kenapa pemimpin ni bahasa mudah dia tak nak ambil stand man. Sebab kau negara kecil, kau semua country, kau negara yang kecil. Kalau kau ambil stand untuk boycott ekonomi, orang akan boycott kau lagi tu. So first step kau selesai apa? Okay, kau dah belajar daripada kesilapan. Kau buat move apa-apa dari PBB tak boleh selesai. Kau nak buat, kau buat memorandum. Kalau PBB tak selesaikan masalah gencatan senjata ni, kau keluar. If kau hantar memorandum pun, dia masih tak dapat selesai kan? Apa plan kau? Plan kau dah bagi signal pada PBB, aku dah keluar, aku akan kukuhkan ASEAN ni dulu. Maksud aku kat sini, kau kuatkan ekonomi sesama ASEAN dulu. Indonesia, Vietnam, sesama kau dulu. Kau stop lah beli barang dengan US. Stop semua everything dengan negara-negara luar. Kau main dalam recycle yang kecil dulu. Dan recycle kecil ni, kau tahu kau tak akan boleh selesai dalam setahun, 2 tahun. Dia memang 10 tahun atau 20 tahun gameplay ni. Tapi if kau dah selesai dalam 10 tahun atau 20 tahun, kau main ekonomi dalam ASEAN saja, pembelian antara Indonesia ke Thailand ke Vietnam, main dari segi tu, semua support each other, persetujuan each other. Dan dalam tempoh 10 tahun, 20 tahun, kau boleh conquer. Aku boleh kata kau ada masa depan lah untuk bersama dan bagi impact yang besar dalam ekonomi dunia. Itu kena selesai. Kalau tak selesai, kau akan jadi benda yang sama, akan berulang. Tapi aku nak rungkaikan apa idea kita kepada Anwar Ibrahim lah. Sebab kita cakap bahasa Malaysia, of course aim kita adalah PM lah. So bagi aku aku respect pada PM sebab dia berani untuk berbicara. Itu pujian kat dia. Tapi ini adalah fasa seterusnya dalam kepimpinan ataupun untuk menunjukkan kepimpinan Anwar Ibrahim ke peringkat terbahasa. Bawa benda ni ataupun ketua bukan sahaja solidariti negara-negara yang memboikot Israel ni. Ketua betul. Of course ramai kata negara kecil, tapi ini adalah melibatkan karisma pemimpin. Dia dalam benda ni melibatkan karisma. So adakah Anwar nak ingin lakukan benda ni? Ini bergantung dia. Yang kedua adalah rasa ini fasa macam mana Popit Nabi kata, ini fasa untuk juga Malaysia bersama dan juga membina ekonomi tanpa melibatkan produk ataupun ally Israel. Ini fasanya untuk memastikan bahawa
Sebab kekejaman Israel ni dia bukan setahun 2 tahun. Dia 75 tahun benda ni. Tapi sebab apa dia hampir siap 3 tahun berperang, Sebab apa? Sebab ada ekonomi. Kau boykot tahun ni, tahun depan kau pergi Starbucks penuh balik. Kau pergi McD penuh balik. Kau pergi KFC dan sebagainya lah. McD Malaysia dah buat statement dia bukan, tapi aku nak kata contoh lah. Kau pergi tempat-tempat akhirnya memberi ekonomi pada airline dan juga Israel. Akhirnya dia naik balik dan 3 tahun lagi dia serang balik. Betul. Akhirnya takkan pernah selesai. Ini mesej kami Yohana kepada kerajaan. Mungkin Malaysia boleh mengetuai solidarity ekonomi untuk memastikan mana-mana barang ataupun produk, bukan hanya Malaysia, di dunia. Supaya kita setuju bahawa mana negara setuju bahawa kekejaman Israel ini melampau, untuk berhenti menggunakan barang Israel dan membina produk alternatif. Ini menariknya dunia ni. Aku percaya kita mampu, dengan Malaysia seorang tak mampu, tapi dengan negara lain kita mampu membina produk alternatif. Macam mana berlaku kat Rusia bila kebanyakan macam KFC, McD boykot Rusia untuk keluar dari Rusia sebab perang Ukraine Rusia. Dia bina produk baru. Tapi itu contoh kecil dalam negara, tapi contoh dunia aku rasa mampu. Bagi aku dah cukup kita bicara solidariti tahun ni 3 bulan ni hangat. Lepas 4 bulan sengih-sengih aku popik, contoh lah ni, aku popik Nabi pergi McD, sengih-sengih ambil gambar. Hari ni ada menu baru. Apa McD chicken. Lepas tu nanti post kat Twitter. Post kat Twitter. Dan sedekah 33 butir. Dia akhirnya benda ni tak pernah selesai. Bagi aku starting adalah dengan pastikan ekonomi saya dah tak ada kat dunia. Itu bagi aku. Aku rasa kita dah rukai benda ni lama. Aku rasa kita dah nyatakan idea kita. Nah, sekarang kita pergi pada benda yang agak berat bagi aku. Jarang orang rukaikan benda ni. Itu dasar pengangkutan negara ataupun bagi DPA, ada bagi DPN dan sebagainya lah. So secara mudahnya DPN lah, dasar pengangkutan negara ni diwujudkan pada tahun 2019 hingga tahun 2030. So dalam dasar pengangkutan dia banyak fraction lah, dia banyak segmen. Dia antara segmen dia adalah memastikan bahawa pengangkutan awam ni pro pada orang berusia. Okay, secara mudahnya aku tengok data 2021, 10% daripada populasi kita adalah orang tua lah. So dalam dasar DPN ni memang dia nak promote, yang pertama adalah integrasi ataupun bukan integrasi lah, memastikan bahawa akses pada pengangkutan ni mudah pada warga emas, itu pertama. Dan juga integration antara kawasan untuk menguatkan e-commerce. Ini banyak franchise. Aku dasar ni ada 74 page aku baca semua dah. Dia berat sikit lah. Tapi mungkin kau minat benda ni sini Kau minat naik LRT, MRT, dating naik benda tu. Mungkin kau boleh terangkan sedikit apa sebenarnya DPN untuk rakan-rakan kita kat luar sana. Okey. Untuk kita faham DPN ni, nampak ini macam dasar pengangkutan, tapi dia sangat berkait rapat dengan ekonomi. Kenapa dasar ekonomi, dasar pengangkutan. Tapi kau tahu tak, if dasar pengangkutan ni tak mesra ekonomi atau tak mesra penduduk, kita tak akan dapat selesai. Contoh kita bagi ni soal formula yang mudah. Kau bayangkan, if dekat Malaysia kontainer di stok kan, tak ada kontainer, tak ada lori kontainer yang bawa barang semua, di stok satu hari, kita dah hilang berapa KDNK lah kalau di stok satu hari. Berapa amount juta dah kita hilang. Itu kontainer saja, kau tak sentuh lagi kapal terbang yang angkut barang daripada luar negara, yang bawa lagi Sabah semua. Itu that's why lah aku tengok dari sudut pandang ni, dia bukan soal untuk orang tua saja, bukan pada rakyat saja, dia berkait rapat dengan ekonomi, Mat. So aku sangat suka benda ni sebab setiap hari population kita akan bertambah. Sejangkaan population bertambah untuk 2030 sebanyak 41 juta orang. Jangkaan sekarang 33. Yes, jangkaan akan bertambah population. Dan jika population bertambah, ini masalah ni. Aku saja nak buka benda ni. Okey, kita dapat LRT kat mana? Kat bandar. Yes, KL. Kuala Terengganu bandar tak? Bandar Kelantan tapi tak ada MRT LRT lah. Kuantan bandar tapi tak ada MRT. Jadi ada rapid saja, bas saja. Bas. Tapi saya tahu ada satu lagi bandar yang ada LRT. Melaka. Monorail Melaka. Monorail Melaka yang Gajah Putih. Gajah Putih tak gerak tau. Yang Lala sekarang tak tahu jadi apa dah. Aku nak tengok benda tu bergerak je tu. Kau tengok benda ni tertumpu MRT, LRT. Walaupun orang kata zaman ni zaman bosku lah, MRT semua, zaman Najib kata hebat. Kau buat kat KL sebenarnya, kau buat kat Selangor. Dan apa jadi masalahnya, kau cakap population dekat Selangor, dekat KM pack full. Dan ada masalah apabila population yang banyak dekat satu tempat akan banyak tempat yang tak ada untuk tidur, rumah tak ada. Dan ada masalah lagi, masalah yang kau orang buat satu bilik, satu rumah ada 10 bilik, besar-besar kubur, kau boleh masuk macam tu je. Itu dah tak banyak masalah sebab kau berfokuskan pengangkutan kau dekat mana.
dekat KL kau sanggup. Yes. Di area Klang Valley lah. Ya, hari lama kali. Sepatutnya benda ni man. Di-empower dengan step apa man? Di-empower. Okay, aku nampak Kelantan. Kelantan kau pernah nampak bas? Rapid bus. Oh, tak pernah aku nampak kat Kelantan tu. Kelantan masih guna sapu tau. Orang-orang tua yang offer Kelantan. service. Awak servis ataupun taksi lama. Ya, taksi lama. So, how kan benda-benda berlaku dalam zaman 2023 ni? Kau boleh imagine. Guys, jam aku sekejap. Itu salahkan kerajaan negeri. Ini bukan soal kat negeri. Ini soal dasar pengangkutan. Kau terlalu fokus kepada kawasan Lembah Kelang. First step. Bila kau sebut benda tu, Ya, aku nak tinggal soalan ni. Aku saya banyak. Bagi aku tinggal soalan. Aku banyak meletak soalan-soalan. So, aku letak aku satu. Aku sangat pro pada ada idea ni. Tak adalah pro sangat. Tapi aku rasa ini berkesan. Dambi dah ready lah. Okay, okay. Kau tahu kan Putrajaya adalah pusat pentadbiran kan? Okay, Dulu faham. KL Dipindah ke Putrajaya. Tapi Putrajaya tu sebelah KL dia. Yelah, faham lah. Faham. Okay, New York dengan Washington DC jauh. Jauh. Washington DC pusat pentadbiran. Yes. New York pusat bandar paling besar. Pusat ekonomi, Ibu negara. Okay. So, kau rasa patut tak kita guna corak macam mana peralihan ibu negara kita Supaya lebih jauh. supaya dia develop dari segi pengangkutan, dia develop dari segi population tak tertumpu pada Lembah Kelang, dan dia develop dari segi sektor ekonomi yang perlukan proses. Faham? Dasar mamam take time. Perlu ke tidak benda tu? Okey, B. Peralihan ibu negara. Oh, okey, aku dulu lah. Daripada pindah ibu negara lah. Pindah okey. Aku rasa tak perlu pun ubah Berjaya tu ke tempat lagi jauh. Aku tak percaya. Aku tak KL. Lah, KL Ibu negara. Ibu negara tukar contoh. Ibu negara ni pergi Sabah. Supaya majukan Sabah. Contoh aku tahu idea tu mana? Kalimantan. Bukan. Hari ni aku datang nama Mahdi. Aku baca buku Mahdi. Oh, tepat dia membaca. Tapi aku nak menjawab soalan tu adalah aku tak setuju pun ubah apa-apa. Kau tahu apa masalah Malaysia ni? Aku rasa Popik pernah menjawab sikit benda tu. Dasar besar kita, dasar pembangunan lah, banyak ke Lembah Kelang. Itu semua menjawab benda tu. Ataupun Patah Barat lah. Pening sampai KL. Pening ada port, KL ada port, KL Selangor lah, KL ada port, pelabuhan. Kau tahu apa masalah paling besar kita? Adalah tak ada integrasi pengangkutan antara segmen ekonomi. Maksud kat sini adalah kita pergi pada timur, kita pergi di utara, kita pergi Patah Barat, kita pergi selatan, dan kita pergi tu apa? Borneo. Dekat Borneo, salah satu integrasi yang dia boleh buat adalah flight lah, airplane lah, ataupun kapal terbang lah, Kapal terbang kargo ni. kargo dan sebagainya. Tapi idea besarnya adalah, kau tahu masalah kita yang paling bagi besar adalah dasar pengangkutan dan juga dasar ekonomi adalah semua benda telah tertumpu kat barat. Semua benda telah tertumpu kat barat, dan akhirnya dia tak ada benda yang difokus untuk menguatkan atau menjadi sebab integrasi ni perlu diperkuat. Contoh, aku bagi contoh. Kau tahu bahawa dari sudut pelancongan antara kawasan yang paling okey lah, pelancongan pertama kat Pantai Timur. Dia ada benda-benda menarik yang sangat-sangat tak ada kat Pantai Barat lah. Yang kedua adalah Borneo lah, Sabah Sarawak, Muar-Sabah lah. Dekat Borneo memang aku katakan kita ikut kapal terbang lah, itu lain lah. Tapi aku nak kata satu, dekat Pantai Timur, kau tahu satu jalan nak pergi Pantai Timur, dua jalan lah, kapal terbang dan kereta je. Ya. Kapal terbang. Lepas tu aku pernah kritik satu orang yang kata bahawa kenapa kita perlu ICRL, aku lupa nama dia. Betul, ICRL nama dia. Aku lupa dah aku lupa nama dia, nama penuh dia, tapi nama dia ICRL short term dia. Israel. Aku tak tahu kenapa kita melambatkan pembinaan Israel. Yes, ada corruption dan sebagainya. Mungkin ada, mungkin tak lah. Itu hak kerajaan uruskan. Bagi apa yang cuba dibuat untuk pada zaman tu, untuk pastikan integrasi di Pantai Timur ni sampai ke Pantai Barat. Ini masalahnya. Bayangkan aku nak pergi Pantai Timur, aku naik kereta je. Tapi macam mana pelancong pula? Pelancong tu ke KL. Nak pergi sana tak kena naik kereta. Betul. 8 jam kau sampai. 8 jam itu tak jam 12 jam. Kalau turun ke KL pun boleh naik kapal terbang, tapi kapal terbang ni pun itulah masalahnya. Ya, kapal terbang. Kenapa kita letak satu kapal terbang? Kenapa tak kereta api dan sebagainya? Satu, itu aku cakap dekat Pantai Timur. Ini aku cakap kat Borneo pula. Ini Borneo masalah. Bagi aku fasa paling besar Borneo adalah pembaziran. Bagi aku Malaysia ni masalah besar je pembaziran. Macam contoh PAM Borneo ni. Bagi aku tu idea sangat-sangat aku faham lah, aku selari dengan idea tu untuk integrasi. Tapi masalah Malaysia dia terlalu banyak corruption, menyebabkan idea dia bagus ni. Aku selalu baca macam DPN, aku baca sedap idea dia, e-commerce lah, semua benda dia situ. Apa kata inklusif lah, Hampir melengkapi. Tapi lepas pelaksanaan, ini aku pernah cakap bahasa ni, semua kata belanjawan ni paling hebat kat dunia. Memang setiap tahun belanjawan kita paling hebat kat dunia, tapi pelaksanaan paling barai kat dunia. Pelaksanaan paling teruk. Masalah Malaysia lah, dokumen cantik, design nak cakap ayat teori semua cantik, kemas, pelaksanaan barai. Betul aku cakap DPN ni bapak e-commerce, warga emas pun dia situ 10% tu dia situ kat warga emas. Ya. Bagi
Inklusif betul. Inklusif, sangat inklusif. Lepas tu apa jadi? Ini tapi B. Aku dah jawab B. Kau pula B. Kau rasa macam mana? Apa soalan ni? Soalan apa B? Okay, senang. Soalan aku, dasar pengangkutan, kita ada masalah tertumpu dekat kawasan Lembah Kelang, Yes. pusat bandar. So adakah kita perlu peralihan? Idea Aiman senang. Fokus pada EPL. Apa? EPL. Israel. Israel. Maksudnya kereta api yang menghubungkan Ya, daripada integrasi lah. kereta api laju lah. Dia berhubungkan antara semua negeri ni. Ya, ambil masa tak lama. Tu Haji Aiman. Aku nampak dia mungkin Aiman sangat stand tak perlu ada ibu negara. Yes. Sekarang ni stand kau. Perlu ada ibu negara baru tak? Aku rasa tak perlu pun ada ibu negara baru. Tapi apa yang boleh buat adalah kita tukar ibu negara tu. Sebab ibu negara sekarang kita kat KL lagi tau. Okey. Tapi yang kelakarnya pusat pentadbiran kita di Kuala Lumpur. Okey. Tapi ada Pusat mana muka Putrajaya kita. Apa kat Putrajaya? Yes, Silap. tak apa. Jadi macam Aiman cakap apa, US punya ibu negara dekat New York. Tapi sebenarnya silap tu. Sebenarnya ibu negara diorang kat Washington DC sebenarnya. Betul. Kan? Diorang punya pusat pentadbiran dari ibu negara pun kat Washington. Cuma New York adalah pusat ekonomi paling besar. Mungkin ya. Aku lupa dah. Aku nak check Aku balik. tak sure. Aku nak check Aku balik nak data. New York yang ibu negara dia. Aku nak check balik data tu. Tapi apa yang masalah kita dah ada pusat pentadbiran yang hebat kat Putrajaya. Tapi kat Putrajaya pun ada masalah pengangkutan awam lagi. Sebab kalau ingat dulu waktu zaman Pak La, zaman Mahathir, patutnya Putrajaya ni ada MRT pun. LRT bawah tanah. Ya, betul. Dah ada sekarang, dah ada. Sekarang baru ada lah. Sekarang baru nak dibuat kembali kan. Dah ada. Dah buka dah. Dah buka dah. Oh, dah buka. Tapi bukan bawah tanah lah. Bawah tanah lah. Di atas lah. Tapi MRT Putrajaya Lane kan. Yes. Tapi itu pun dia tak connectkan dengan dalam Yes, dalam dia dari Putrajaya. KL lagi Putrajaya lah. KL nak Putrajaya saja. Yes. Tapi waktu zaman Mahathir, seingat aku dia pernah buat, dia nak buat sampai dalam Putrajaya. Kalau ingat dekat area Kementerian Pertanian tu ada dia punya terowong. So senang lah man. So nak pergi ke Kementerian ni tak perlu naik kereta, naik MRT. Sebab kalau tengok jalan Putrajaya ni sebenarnya dia lebih kepada dia bukan jalan tau. Dia berpusing je. Dia bukan pusing. Kalau pasal ni jalan macam nak ke Seri Bilana tu, apa semua, dia bukan jalan tau sebenarnya. Dia lebih kepada satu kawasan lapang. Supaya orang boleh berjalan ni. Itu konsep asalnya. Tapi masalah kita ni, macam Aiman cakap lah, kita punya teori dah bagus, dekat atas kertas dah bagus, pupuk time pelaksanaan duit tak ada. Duit entah gimana kita tak tahu. Padahal kos asalnya adalah berapa bilion dia. Tiba-tiba dia boleh naik jadi tambah 4 bilion. Yes. Tapi bila kau sebut tentang tanah lapang, yang kau tambah sikit lah. Aku pernah bahas tentang satu term namanya walkable city. Aku lupa sebenarnya dia apa walkable city. Apa tu? Bandar boleh jalan. Aku tahu nama apa. Bandar mesra berjalan. Yes, bandar mesra pejalan kaki. Yes. Aku tahu ini yes or no lah. Tapi opinion aku, dia bukan mesra pejalan kaki dia juga kena mesra bawa basikal. Okay. Malaysia ni secara mudahnya suasana dia ataupun keadaan dia bukan nak kata terlalu panas, tapi dia boleh buat seorang tak selesa untuk berjalan kaki terlalu lama. Tapi Malaysia ni sebenarnya dia sejuk je sebenarnya. Kita masalah kita sejuk waktu pagi. Dan petang kita dah redup. Dia punya timeline yang untuk panas ni, sehingga aku berapa jam je? 4 jam je sebenarnya. Yes. Tapi point aku nak kata adalah aku tak setuju untuk idea yang fokus pada pejalan kaki. Idea juga kena bawa kepada yang bawa basikal. Betul. Dia kena selari benda tu. Sebab satu benda orang kata, kenapa ni Nazmi. Sorry, aku jangan sebut nama YB ni. Nama YB depan jarang gila. Aku rasa silent sikit. Tak apa, it's okay Mak. Kau dah ulang pagi ni. Aku takut ada orang marah. Tapi yes, Nick pernah disoal, kenapa Nick ni Menteri Perubahan Iklim, sumber asli Alas kita. Pernah ditanya kenapa fokus sangat kepada EV, electronic vehicle, ataupun kereta elektrik lah. Kenapa tak pengangkutan awam? Menjawab pasal itu, pengangkutan awam ni tak boleh kat semua tempat. Dia boleh menyatukan tempat-tempat yang besar. Itu je. Tapi dalam menyatukan di kawasan tempat yang besar tu, dalam menyatukan tempat yang kecil, tak sesuai untuk buat MRT lah. Betul. Dan that's why bagi aku setuju EV untuk diperkasakan, tapi aku lebih pro untuk pastikan bahawa kawasan tu lebih pro untuk walkable. Tak kisah jalan kaki atau berbasikal. Macam kita tengok ada skuter elektrik yang macam kat KS sebagainya. Bagi aku benda tu lah boleh menyatukan. Tak sini berjalan kaki. Basikal elektrik. Yes. Tapi yes, poin besarnya, bagi korang dah baca DPN lah, Dasar Pengangkutan Negara, apa yang korang rasa perlu diubah kat Malaysia ni dan perlu jadi fokus kerajaan tentang isu pengangkutan? Kita start dengan kau habis. Apa yang kau dah baca DPN, kita pun dah study DPN, tapi kau rasa ada benda yang kurang
If ada apa benda kurang tu, apa bagi kau perlu digerakkan segera oleh kerajaan untuk baik pulih dasar pengangkutan negara ni? Bagi aku tak habis baca DPN. Aku tak ada masa. Cuma apa yang aku tahu, dia lebih kepada kerajaan sekarang ni perlu, macam Aiman cakap lah, perlu buat lebih kepada walkable city. Sebab walkable city ni dia bukan saja boleh berlaku kat Kuala Lumpur je. Kat Penang pun dah mula jalankan. Kat Melaka pun. Kat Melaka, dekat Johor, dekat bandar-bandar yang besar. Even kat Kuala Terengganu pun boleh dah buat sebenarnya. Kuala Panah sebab kalau kita tengok balik kan, kita faham dasar pengangkutan apa tu, kita nak buat pengangkutan awam untuk semua tempat ni macam MRT semua tak boleh. Tapi apa yang boleh kita kuasakan, kita boleh empower dia adalah empower shuttle bus, bus mini. Dan satu masa sama kalau kita tengok pun zaman-zaman dulu, nenek moyang kita pun kebanyakan diorang lebih kepada berbasikal. Kalau perasan. Cuma sekarang ni je kita beralih kepada pengangkutan yang kenderaan macam kereta apa semua. Sedangkan nenek moyang kita dulu boleh berbasikal apa semua, tak pernah lagi diorang rintih panas ke apa. Kita tahu iklim dulu lain. Tapi actually it can be, dia boleh dibuat sebenarnya. Can be made lah. Can be made. Bukan tak boleh. Okay. Kau? Aku clear man. Aku betulkan mic dulu, takut tak dengar. So okay, idea aku ringkas tapi agak ribet. Aku rasa agak ribet. Masalah kat Malaysia ni, kau tahu kenapa? Rakyat Malaysia ni, atau family, kalau kau kahwin, kau wajib ada kereta satu. Itu simbol kemewahan. Masyarakat meletakkan benda tu kat kau. Okay. Masyarakat dekat Malaysia ni meletakkan bahawa setiap satu keluarga mesti ada kereta, mesti ada transport sendiri. Kalau kau punya husband ada satu, isteri kau pun kena ada satu. So satu keluarga normal ada dua kereta. Kau bayangkan kita punya satu fahaman bahawa kalau kita ada kereta, kita selesai masalah. Sedangkan ini yang ditanam dalam mindset masyarakat, bahawa public transport, siapa yang guna public transport sekarang? Kalau kau naik MRT sekarang ni, orang biasa-biasa. Orang biasa-biasa. Yang paling ramai warga asing. Sebab apa? Sebab warga asing mana boleh buat lesen kereta. Mahal lah. Mahal. Kau tak boleh buat lesen kereta, tu kau mahal pula. Dan kau lebih selesa untuk naik MRT sebab dia murah. So kau spend a lot tentang penambahbaikan MRT, tapi dirasai oleh bukan rakyat kau pun sendiri. So apa idea aku sebenarnya? Idea aku pertama adalah benda tak sihat sebenarnya. Sebab aku lebih suka untuk pengurangan kereta. Kau tahu tak kenapa jam dekat KL? KL selalu dikenal sebagai sebuah bandaraya yang jam. Dan kita dah rugi berapa juta sebab jam tu saja. KL dari segi kau nak lalu dah tu, kargo kau nak lalu pun dah jam. Kau buat transport macam mana, naik flyover ke flight rendah ke, sama jam juga. Sebab setiap tahun population kau meningkat, dan setiap tahun kau akan beli kereta lagi. Itu masalah dia. So back pada idea aku untuk korang kan, patut kerajaan letakkan setiap individu KPI dia minimum, dia boleh ada satu kereta atas nama dia sahaja. Kalau dia nak beli kereta satu lagi atas nama orang lain, dia tak boleh pakai 3-4 kereta atas nama dia saja. Walaupun dia ada duit, dia nak boleh, dia kena hapuskan kereta lama dia. Macam aku nak copy paste Singapore punya idea. Di Singapore 5 tahun kau pakai kereta, kau dah dihapuskan sebabkan karbon dioksida. Tapi kat Malaysia ni, sebab kita tak galakkan lagi, bukan rakyat Malaysia ni kaya sangat pun kan, bukan semua boleh dapat kereta. Tapi kau nak beli kereta boleh, tapi kau tak boleh pakai 2-3 kereta atas nama kau seorang dan nama orang lain. Itu je konsep dia. Sebab kau nak elakkan perbanyakkan kereta dalam Malaysia ni. Bila banyak kereta, akan banyak jam kan? Itu yang pertama. Kalau kau cakap soal kedua, aku sangat sokong idea. Aku sokong idea kat Jepun tu. Jepun ada nak buat satu kereta api yang sangat laju. Aku lupa kereta api tu yang 300 atau 200 km sejam. Laju gila, yang menghubungkan daripada Tokyo ke negara-negara yang tempoh yang sekejap saja. Sama isu macam ECL lah. ECL lah. Sama konsep dia. So itu aku sangat sokong sebenarnya. Sebab contoh, kalau kau dapat kerja, contoh kau cikgu dikenali sebagai golongan yang selalunya kena capak dekat kawasan lain. Kalau kau Semenanjung, Selangor, jarang kau dapat sekolah kat Bangi. Jarang lah. Jarang lah. Tiba-tiba kau kena campak dekat Melaka. Lepas tu semua kena terima lah, kena capak dia. Okay, apabila kau kena capak Melaka, kau nak cari rumah kat Melaka lagi. Okay, kau sentuh, kau ada anak bini, laki kau kerja KL, bini kau kerja Melaka. Melaka tu kerja dekat lah, boleh ulang alik lagi. Kau tu jauh sikit, Johor. So kau ada masalah dah, kena duduk asing. Satu. Dan lelaki kau tak boleh nak pindah tempat, dan kau pun tak boleh pindah tempat. Ini jadi masalah dia. So untuk adanya ACL ni,
ACI betul ACRA. ACI sorry. Kau tak ambil masa dalam 30 minit untuk pindah, dan kau tak perlu pindah rumah pun, Mat. Dan macam kau cakap, kita teori memang smart, kita teori memang gah, tapi dia tak ke mana. Disebabkan apa? Sebab pelaksanaan tu tak dijayakan. So idea aku sangat engkau itu, Mat. Yes. Untuk dasar ni. Tapi walkable tu aku macam nak bangkang kan dia kau. Sebab aku rasa orang Malaysia tak mesti berjalan kaki sebenarnya. Bukan tak mesti, tak ada je berjalan kaki. Ada berjalan kaki. Lepas tu tak ada nak jalan. Yes. Tapi yes, bila kau bercakap tentang isu pengetahuan awam, bagi aku semua orang kena faham satu benda. Kenapa kita galakkan pengetahuan awam ni diperbanyakkan? Aku rasa benda konsep ni kena diterangkan secara detail, maksudnya secara mudah sikit lah. Bahawa kau nak kurangkan pelepasan, aku lupa nama, pasal karbon dioksida. Basic asasnya kenapa ramai orang setuju tentang pengetahuan awam ni bukan sebab pemilikan kereta sangat, dia lebih pada mengurangkan pengeluaran karbon dioksida. Okey, aku setuju dengan apa yang kerajaan buat tentang EV tu. Kau tak nafikan sehebat macam mana kau buat pengetahuan awam, akan orang perlukan kereta juga, akan ada orang perlukan kereta. Tapi konsep besar macam Poppy itu, Nabi bercerita, dia dasar pengangkutan ni aku dah baca cantik, tapi aku nak tengok pada pelaksanaan kerajaan lah. Aku nak tengok adakah kerajaan ingin wujudkan kereta api daripada Perlis sampai ke Johor. Perlis ke Johor. Sebab Israel aku letak Israel daripada Kelantan, Pahang, Terengganu dah ada ke Batam Barat. Tapi Perlis sampai dia, of course orang kata KTM. Ada ETS. ETS sorry, KTM lah, ETS yes. Tapi adakah sanggup untuk buat kereta api laju daripada Perlis sampai ke Johor? Ya, itu konsep besar. Sebab kita nak menyatukan. Kita ingat, dasar pengangkutan ni untuk menyatukan. Dan in the same time, aku tambah benda baru adalah untuk mengurangkan kebergantungan kepada barang-barang yang mengeluarkan karbon dioksida. Itu secara ringkasnya lah. Tapi aku rasa kita dah kupas mendalam tentang isu satu tentang status Rome. Kita dah terangkan apa itu status Rome dan sebagainya. Dan juga kita terangkan tentang DPN, dasar pengangkutan negara. Dan kita terangkan secara ringkas. Aku rasa kita dah menyatakan idea kita. Dan aku rasa itu sahaja untuk hari ini. Ya, seperti biasalah. Aku rasa kita dah panjang. Aku rasa cakap sejam lah. Seperti biasa, kita ada sosial media. Boleh follow kami punya sosial media. Itu kami ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn tak ada lagi. Tapi ya, seperti biasa, kami punya video akan dipost di YouTube setiap hari Selasa dan juga Khamis. So itu sahaja dari kami. Tapi jangan lupa subscribe kami punya YouTube supaya sampai 1000 subscriber. 1000 subscriber. Dan akhirnya itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih. Bye bye.